Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung lagi dengan kitab Bimbingan Mukminin pada Mencari Ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita membicarakan masih tentang bab Ar-Riya. Tuan-tuan sekalian, sebelum itu pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnia Allah kita masih lagi ditakdirkan, diskripkan untuk berada di tempat yang baik, melakukan kebaikan. Maka ketahuilah kebolehan dan keupayaan untuk berada di tempat yang baik, berbuat kebaikan itu adalah rezeki dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan berlaku semata-mata kerana keinginan kita. Keinginan kita kalau tidak bertepatan dengan takdir Allah, dengan skrip Allah, pastinya tidak akan berlaku. Sebab itu bila kita mampu dan berupaya untuk berbuat kebaikan, jangan pula kita rasa bagus, jangan pula kita rasa kita ini okey, itu dah jadi ujub. Tuan-tuan, apa yang perlu kita rasa, Ustaz? Yang perlu kita rasa satu je, iaitu syukur pada Allah. Terima kasih Allah mengizinkan aku datang ke rumahmu. Terima kasih Allah mengizinkan dariku mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan ini. Terima kasih Allah kerana memberi ketenangan dan kedamaian ini. Syukur saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita bersyukur, peraturan dan sistem Allah yang kekal benar hingga ke hari kiamat. If you thank me, I will give you more. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Tuan-tuan sekalian, besok belum pasti. Yang semalam yang lepas telah berlalu. Dalam apa tu, budak-budak tu tengok Kung Fu Panda, tuan-tuan sekalian. Dia punya sifu dia tu, kura-kura tu bagus juga. Dia kata tomorrow is a mystery, yesterday is a history, today is a gift. That's why it is called present. Sebab itu dia nama hadiah. Present itu kan hadiah. Jadi tuan-tuan, dia bertepatan dengan Islam. Sebab apa tuan-tuan? Besok semua dah dalam skrip Allah. Rezeki kita, kehidupan kita, semua dah ada dalam skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas jadikan tauladan, jadikan pengajaran. Dan yang penting sekarang ini, kita ini duduk dalam kumpulan yang mana? Yang syakir ataupun yang kafir. Bukan kafir yang keluar akidah tu, kafir kufurnya nyaman. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah. Kalau kita kufur, Allah Ta'ala memberi peringatan. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur. Kita tengok ayat dia tak susun, dia tak macam ayat yang pertama tadi. La in syakartum la azidannakum, conditional, syukur tambah. Tapi kalau kufur, Allah Ta'ala tak kata la azabtum. Kalau kamu kufur, la azabtum, tak, itu bukan Allah. Sifat Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Memahami. Sebab itu dia tak kata macam, dia kata apa? Wala in kafartum, jika sekiranya kamu kufur, kamu kekal dalam kufur, tidak kembali. Contoh sekalian, sifat manusia tergelincir, sifat manusia buat salah, sifat manusia berdosa. Tapi kalau yang jadi masalahnya ialah, adakah kita kekal dalam kufur, adakah kita kekal dalam berdosa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia bukan masalah terjatuh dalam air, sekalian. Masalah dia kita kekal dalam air, tak nak dalam keluar daripada air, maka kita akan lemas. Tapi kalau kita jatuh dalam air, kita keluar, insya-Allah kita akan selamat. Begitu juga kalau kita tergelincir, kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tuan-tuan, berdosa, tuan-tuan sekalian, memang satu yang besar, satu isu yang besar. Tetapi yang lebih besar, what is next? Apa dia selepas melakukan dosa tersebut? Tuan-tuan sekalian, Iblis melakukan dosa, tergelincir, Iblis dilaknat sampai hari kiamat.
Adam alaihissalam tergelincir juga. Tapi Nabi Adam diangkat menjadi Nabi. Kenapa kedua-duanya tergelincir? Satu dilaknat dan satu diangkat. Isunya, what is next? Apa dia selepas tergelincir itu? Adakah kita kembali ataupun kita berterusan dalam keadaan yang sedemikian? Dan sekiranya kita berterusan, maka Allah Ta'ala memberi peringatan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azab aku amat pedih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baik syukur. Kalau tak baik, kembali kepada Allah. Allah Maha baik. Mana mungkin yang Maha baik berbuat sesuatu yang tidak baik. Mana mungkin Allah Ta'ala menzalimi kita, menganiayai kita. Salah satu faktor kita ni mengalami masalah tekanan jiwa ialah kita suka menjadikan sesuatu perkara itu personal. We make it personal. Seolah-olah kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, semua orang diuji, tuan-tuan sekalian. Dan Allah Ta'ala uji dengan kemampuan, ujian, soalan masing-masing. Dia tak sama. Tapi hakikatnya kehidupan dunia ini memang kita akan diuji. Soalan lain-lain. So, don't copy the answer. Jangan tiru jawapan. Jawab ikut kehendak soalan. Gagal kita bukan kerana ujian, gagal kita kerana salah menjawab ujian. Sekarang ni kalau kat universiti Prof pun tahu, orang mula bercakap tentang VUCA world. VUCA yang pertama saya ingat bahasa Afrika mana VUCA world kan. VUCA ni V stand for volatile. Dunia sekarang volatile. Volatile ni macam tak stabil lah, tak stabil. Tuan-tuan mungkin ada terjemahan yang lebih bagus. U, uncertainty. Uncertainty ni dia tak pasti. C stand for complex, complicated, susah. Dan A stand for ambiguity. Ambiguity ni tak jelas ataupun vague maksudnya. Ini dunia sekarang. Jadi saya bila dengar tu, saya balik, saya cakap dengan isteri saya, kita orang kat universiti duk cakap tentang VUCA world. Isteri saya kata kat sekolah pun sama. Maksudnya dah trending kan VUCA world. Bila saya renung dan fikir balik ke atas kan, saya fikir renung, sejak bila dunia ini tidak VUCA? Sejak Allah Ta'ala cipta tentang dunia, memang itu perangai dia, memang itu hakikat dia, memang itu fitrah dia. Dunia ini tentang. Kalau tuan-tuan nak sesuatu yang pasti, nak sesuatu yang tetap, dalam syurga ya. Kat dunia memang macam tu, tuan-tuan sekalian. Mana ada yang tetap, tuan-tuan sekalian? Kan? Dalam syurga ya, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian masing-masing diuji. Nabi Adam diuji. Tuan-tuan sekalian, sampai berlaku pembunuhan antara adik-adik dia. Lepas Nabi meninggal, tuan-tuan sekalian, berlaku pembunuhan sahabat-sahabat besar, Khulafa Ar-Rasyidin. Lagi dahsyat ujiannya, tuan-tuan sekalian. Kita pun diuji dengan macam-macam juga. Wabak bukan pertama kali berlaku. Tuan-tuan sekalian, diuji juga maksudnya. Maksudnya kalau nak kenal dunia, itulah ciri-ciri dunia. Maksudnya, yang perlu kita sekarang kita buat apa Ustaz? Yang perlu kita buat apa sekarang? Yang pertama yang perlu kita buat, terima dulu kenyataan. Be logical and be rational. Dunia memang panggil dia macam tu. Penulis buku, seorang penulis buku dari barat, kita selain nama dia Scott Peck. Buku dia The Road Less Traveled. Paragraf pertama, ayat pertama. Life is difficult. Hidup ini sukar. Once you realize that life is difficult, it is no longer difficult. Just accept the fact that is dunia. Terima saja hakikat. Memang dunia macam tu dan kita adjust ikut keperluan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Allah Ta'ala ciptakan
Bila Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, ini dia punya kaedah, tentang kena ingat, tentang ini penting. Bila Allah Ta'ala ciptakan sesuatu, Allah Ta'ala ciptakan pasangan dia, dan pasangan dia tu lawan dia. Semua macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan gembira, tuan-tuan jangan gembira sangat. Tuan-tuan kena ingat pasangan dia, iaitu sedih. Gembira, tak semua gembira. Ada waktu sedih. Jadi ingatlah, belak-belak ingat, nanti aku akan sedih. Sebab dia ada pasangan lawan dia. Tuan-tuan sihat, ingat waktu sakit. Tuan-tuan sakit, ingat waktu akan ada waktu sihat. Sebab semua Allah Ta'ala jadi berpasangan. Malam, siang, atas, bawah, hitam, putih, ikhlas, syirik. Semua ada pasangan di atas. Dan bila mana Allah Ta'ala cipta dunia dalam keadaan yang macam tu, tuan-tuan sekalian, ombak melampung dan sebagainya, pasti ada pasangan dia yang bertentangan dengan dia, yang tetap, yang tak berubah, yang kekal. Yang ini yang harus kita pegang. Pegang dengan sesuatu yang tetap, sandar, gayut, paut, tuan-tuan sekalian, dengan sesuatu yang tetap. Apa dia Ustaz? Sekejap iklan dulu. Jadi apa dia yang tetap? Kalau tuan-tuan tanya, yang boleh kita pegang, iaitu pertama, Allah Ta'ala kata, hold to me, pegang dengan aku, dekat dengan aku, cari aku. Huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila hamba-Ku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Cari Allah, pegang dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Dia sentiasa mendengar kita. Kalau ujian dunia, ujian dunia perperasaan, cik duduk elok je, ni kertas ujian, ni kertas ujian, jawab elok masa sejam. Tengok tuan-tuan, soalan yang kita spot tak naik. Tengok soalan tak naik. Klik pop. Tak ada yang jawab. Tuan, sekejap tuan, ada apa lagi? Saya tak ada jawab. Tak tahu. Tuan boleh tolong tak? Tolong. Orang bagi betul-betul disuruh. Boleh, saya boleh tolong. Tapi biar saya duduk situ, hampir keluar. Kan ujian mana tolong dia tak ada ujian lah. Itu dunia kan. Tapi Allah Ta'ala bila dia bagi ujian kat kita, dia bagi ujian kat kita kan. Ya Allah, aku buntu ya Allah, tak nampak jalan keluar ya Allah, tolonglah ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? That's what I want. Tu yang aku nak. Panggil aku, meraih kepada aku, cari aku bantu dan aku tolong. Maka Allah Ta'ala beri kita ujian supaya kita kembali kepada Allah. Mungkin tuan-tuan kita akan semakin senyap, suara kita semakin lemah untuk menyebut nama Allah. Maka Allah Ta'ala bagi ujian supaya kita lebih kuat kerana memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari Allah. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi Ustaz? Pegang dengan manual yang aku turunkan, iaitu Al-Quran. Ikut Al-Quran. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian ikut apa yang disampaikan oleh pesuruhku, iaitu hadis, Al-Quran dan hadis, dan seterusnya nilai-nilai prinsip-prinsip yang berteraskan kepada agama. Yang ini yang tetap. Pegang ni tuan-tuan, insya-Allah daripada dulu zaman Nabi dulu sampai hari kiamat, kalau kita berpegang dengan yang tetap ini, insya-Allah biar setinggi mana kita di lambung ombak, biar sekuat mana badai, insya-Allah kita akan kuat. Kuatnya kita bukan kerana kita kuat, tetapi kerana kita bersama dengan yang maha kuat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang
dirahmati Allah, Allah sekalian. Baik, kita sambung dengan tajuk kita. Hakikat riak dan perkara yang menimbulkan riak. Ni riak ni pun tuan-tuan sekalian, dia sangkut juga dengan yang saya cakap tadi kan, nak dekat dengan Allah. Kenapa tuan-tuan sekalian kita tak asa kita dekat dengan Allah? Sebab kita banyak berlakon depan Allah. Kita banyak berlakon depan Allah, sembahyang menghadap Allah, berdiri menghadap Allah, tapi dalam hati ada makhluk. Kita sedekah tuan-tuan sekalian, macam nampak macam kerana Allah, tapi dalam hati ada makhluk. Tuan-tuan sekalian, itu macam mana kita nak dekat dengan Allah? Allah Ta'ala tahu. Tuan-tuan sekalian, riak ini apa? Riak ini menyekutukan Allah, syirik. Tuan-tuan sekalian, syirik itu apa? Menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Curang. Bahasa kasarnya curang. Kita sedekah kononnya kepada Allah, dalam hati ada orang lain. Sembahyang, dalam hati ada orang lain. Kita curang. Kalau dengan isteri kita, habis tuan-tuan sekalian kalau dia tahu. Tapi masalahnya Tuhan tahu hati kita. Kamu curang dengan aku. Dalam banyak-banyak nikmat aku bagi ke kamu, kamu boleh curang. Tuan-tuan sekalian, isteri kita, siapa dia? Dia baru jumpa kita, itu pun marah kita kalau kita curang. Ni yang bagi kita hidup, yang kita bagi bernafas, yang bagi kita rezeki semua, disusun semua, tolong kita, tiba-tiba kita curang. Maksudnya, jadi macam mana kita nak dekat dengan Allah? Macam mana kita nak minta tolong dengan Allah? Allah Ta'ala nak dengar kita. Ini tuan-tuan sekalian, dia bersangkut dengan riak. Kenapa tak bahagia Ustaz? Memang tak bahagia. Kita banyak berlakon, banyak pakai topeng. Tak jadi diri kita yang sebenarnya. Maksudnya, kenapa? Kenapa kita banyak pakai topeng? Sebab kita nak perhatian manusia. Dahagakan perhatian manusia. Asal perkataan riak ini iaitu ru'yah, iaitu penglihatan. Maksud asalnya memikat hati orang ramai dengan menampakkan berbagai-bagai amalan baik yang dilakukan semata-mata kerana menginginkan pangkat dan kedudukan. Tujuannya apa? Iaitu mencari kepentingan ataupun tujuan-tujuan yang tertentu. Ini kena jaga. Walaupun ada sebesar zarah, sebesar debu, maka Allah Ta'ala tidak terima. Sebesar debu, ada sikit Ustaz, boleh tak riak sikit ya Ustaz? 0.05% macam dividen ASB, boleh? Tak boleh. Sikit pun tak boleh. KPI dia tinggi dan Allah Ta'ala jelaskan. Maksudnya nanti kata sekian, nanti bila kita tengok silap-silap buku-buku amalan, tengok pahala kita habis. Sebab apa? Sebab ada riak. Ustaz, susah Ustaz, payah Ustaz. Tuan-tuan sekalian, Rasul dia cakap tentang payah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dia tahu lah. Dia tahu hati kita. Dia yang cipta kita. Yang penting apa yang kita buat, kita usaha yang terbaik. Saya sebut dulu PDLT. Perbaiki diri, lakukan terbaik. Selebihnya itu serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu kesungguhan kita. Dia tahu kita ni main-main ataupun tidak. Allah Ta'ala maha tahu. Dia yang cipta kita. Bukan dia tak tahu kemampuan hati kita macam mana. Dia tahu. Jadi yang pentingnya kesungguhan kita. Nak ke tak nak maksudnya. Ataupun kita masih terus berlakon-lakon sampai penghujungnya. Cara-cara ada banyak dihimpunkan dalam bahagian, maksudnya 5 bahagian. Ini tuan-tuan, riak pada tubuh. Riak pada tubuh seperti menampakkan diri terlalu kurus atau muka pucat lesi agar orang ramai menyangka bahawa dialah orang yang sangat banyak ibadat di tengah malam, atau terlalu mengambil berat urusan keagamaan, terlalu takut akan balasan Allah di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, jangan tunjuk langsung, jangan bagi nampak langsung. Tuan-tuan, kita puasa Isnin, Khamis, biar orang tak tahu, tutup maksudnya. Kita bangun malam, tuan-tuan, biar orang tak tahu, tak perlu orang tahu. Bangun-bangun malam dah elok dah, tuan-tuan, selfie lah, salam tahajud, post kat orang. Tuan-tuan, hadut elok-elok. Tuan-tuan, ni jaga-jaga kita. Tuan-tuan kan pergi haji kan, sekarang siapa-siapa yang media sosial Facebook ni dia suka ada history. Tuan-tuan, dia keluar lepas 10 tahun memori anda
pergi umrah, pergi haji, dia kelak, kita pun pergi share. Lepas tu eloklah tuan-tuan sekalian, tu eloklah, senyaplah jumpa orang. Lepas tu dia tiba sembang pula, boleh masuk raudhah, tuan-tuan sekalian, boleh sembahyang dalam raudhah. Oh, keluar habis kat sebentar dulu, dia jadi riak, tuan-tuan sekalian, habis. Berhabis tuan-tuan sekalian, sebab tu jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Dalam bab ni riak ni maksudnya. Jangan tunjuk langsung. Peraturan dia dalam bab kelebihan, dalam bab kebaikan, double yang lakukan, lupakan. Jangan ada rasa keinginan. Tapi iblis tunjuk tu, dia datang bila bangun tahajud tu, dia dah datang nak pegang handphone, dia nak buka Facebook, dia nak buka WhatsApp, tuan-tuan sekalian. Dia datang, tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Supaya manusia tak tahu, tuan-tuan sekalian. Waktu tu, tuan-tuan sekalian, waktu sebelum subuh tu, sepatutnya waktu eksklusif kita dengan Allah, kita dengan kekasih, tuan-tuan sekalian. Kalau kita dengan kasih yang romantik ni, tuan-tuan sekalian, lampu terang, nak kata terang sangat pun tak, bunyi muzik irama, muzik tenang, tuan-tuan sekalian, tak ada gangguan apa-apa. Begitu juga bila kita bangun tahajud, tuan-tuan sekalian, lampu sama-sama, bunyi Quran yang kita baca bagi dengar ke telinga kita, bunyi dengar doa kita, bunyi dengar rayuan kita. Maksudnya bila ada keinginan nak pegang handphone, jangan. Waktu tu waktu eksklusif kita dengan kekasih kita, nak cerita apa, nak luahkan apa, nak bagi tahu apa, bagi tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, jaga-jaga. Bila dah tengok Facebook, bila dah tengok WhatsApp, nanti silap-silap subuh pun terganggu. Sedangkan tahajud itu sunat, subuh itu wajib. Duk jaga yang sunat, tiba-tiba subuh jadi kacau, tuan-tuan sekalian. Utamakan yang wajib, tuan-tuan sekalian, dan tambahkan dengan yang sunat. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, membiar rambut tidak terurus kononnya disebabkan terlalu mementingkan diri dengan urusan-urusan ibadat dan agama, sehingga tiada masa untuk menguruskan rambut. Maksudnya jangan jadikan alasan langsung dalam bab agama, dalam bab melakukan kebaikan. Sebab itu ulama kata, tuan-tuan sekalian, kita jaga amal kebaikan kita ini, tuan-tuan sekalian, yang kebaikan yang kita buat, kelebihan ni, lebih daripada kita menjaga aib kita. Macam mana kita jaga aib kita, tuan-tuan sekalian? Siapa tak tahu, isteri tak tahu, anak-anak tak tahu, kita dengan Tuhan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila orang puji kita, tuan-tuan dengan seronok sangat. Sebab dia tahu sikit ya kelebihan tu, dia tak tahu aib kita. Bila tuan-tuan orang puji kita, macam mana nak supaya kita dapat hilang daripada rasa takbur, rasa sombong ni? Kau tak tahu, kalau kau tahu, pakai tak puji ya. Dan tuan-tuan bila mendengar orang bercakap tentang keburukan seseorang, tuan-tuan jangan tambah pula, siram minyak pula. Apa yang harus buat, kata Ar-Rumi, bila kamu mendengar orang bercakap tentang aib orang, cari aib itu dalam dirimu dan perbaikinya. Jangan bersibuk dengan aib orang, seronok cerita aib orang, malah yang sepatutnya apa yang disebut itu kita lihat dalam diri kita. Ada orang, kalau ada, kita lebih berhak memperbaiki aib kita daripada kita sibuk dengan aib orang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jaga kebaikan. Jadi macam mana kita sorok aib kita? Siapa pun tak tahu. Dan ulama kata, kamu kena sorok kebaikan kamu lebih daripada kamu menyorok aib kamu. Jangka semua, tak semua tahu. Itu saya, tuan-tuan masih ingat kisah dia tauladan bagaimana seorang tukang jahit, tuan-tuan sekalian, yang jahitannya sangat kemas dan dia mendapat banyak tempahan, tuan-tuan sekalian, untuk menjahit, dan dia mendapat bayaran yang agak lumayan. Tapi siapa tak nampak dia bersedekah, pakai warak, pakai serban, pakai jubah, tapi tak sedekah, mesti tak betul dunia. Dan di penghujung jalan, tuan-tuan sekalian, ada seorang penjual daging, pakaian lusuh, tuan-tuan sekalian, penuh dengan darah, tapi suka memberi sedekah. Dia menjadi pujian, disebutan. Tengok ni, cakap pakai jubah ni, tengok macam ni, jangan kamu
Don't judge book by its cover. Sedekah. Kata tahu apa berlaku. Tak lama lepas tu si tukang jahit ini meninggal. Dan bila dia meninggal, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Si penjual daging tidak lagi bersedekah. Jadi kenapa? Adakah ini kebetulan? Maka orang ditanya si penjual daging, kenapa kamu sudah tidak bersedekah? Kenapa kamu berhenti bersedekah? Dia kata sebenarnya apa yang aku sedekahkan ditanggung oleh si tukang jahit. Tak tahu, siapa tak tahu. Lepas mati baru tahu. Selamat, tak sekali. Lepas sebab bila kita dah mati, amalan kita dah selamat dah. Lock, sistem lock, tak usik dah. Tapi kalau timbul sebelum mati, risiko besar. Tak sekali. Dia rasa seronok. Hidung tersenyum, mimpi pun indah. Pasal apa hari itu mimpi indah? Sebelum ni nightmare. Sebab apa? Sebab orang tahu kebaikan dia. Dan itu sebenarnya yang dia inginkan. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu jaga. Berpura-pura merendahkan suara dan menguyungkan mata supaya orang menyangka ia sentiasa berpuasa dan beramal ibadat sehingga kelihatan susuk badannya lemah. Ini yang tengah tunjuk masuk. Tapi kita nak bagi tuan-tuan peringatan ataskan kita tak ada hak nak pinjam orang. That's beyond our boundary. Tengok orang tu nampak lemah apa semua. Orang ni puasa riak. Jangan. Kita tak ada hak. Kita dengan Tuhan je. Kita yang tahu analisa diri kita, muhasabah diri kita, di simptom-simptom riak jangan ada pada diri kita. Orang lain kita jangan tu pandai-pandai pergi scan, ini riak. Tak boleh. Ini kita kena ingat. Mengenai puasa, Nabi Isa AS bersabda, hendaklah seseorang itu meminyakkan kepalanya, menyikat rambutnya. Ini tiada lain kecuali menghindarkan diri dari was-was syaitan untuk menimbulkan perasaan riya. Itu syaitan atasnya cara dia timbulkan was-was macam tu lah maksudnya. Kan nak tunjuk, nak nampak atasnya. Itu syaitan. Bila sebut pasal syaitan ni, saya ingat satu riwayat atasnya bersangkut dengan riya, tapi pasangan riya lawan pada riya iaitu ikhlas. Ada seorang ni atasnya di sebuah kampung, di sebuah penempatan, dia ada satu pokok besar. Ada satu pokok besar atasnya, berlaku kecenderungan orang-orang pi sembah pokok tu. Hormat pokok tu atasnya. Ramai yang ikut-ikut. Jadi ada seorang yang alim di sini atasnya, dia tahu diambilnya kapak. Bila dia ambil kapak, dia nak dipotong pokok tu. Mungkar, cegah mungkar. Bila dia sampai ke pokok, dia nak tebang pokok atasnya. Ada seorang manusia atasnya, syaitan berwajah manusia. Halang, tak boleh. Aku tak izinkan pokok ini ditebang. Saya nak tebang juga, tak boleh, tak izinkan. Bergaduh atasnya. Bila dia bergaduh atasnya, menang si alim ini. Menang si alim ini. Iblis pandai. Cara kasar tak boleh, cara kekuatan tak boleh. Iblis pandai. Kau nak tak? Last. Kau izinkan biar pokok ni di sini. Tapi setiap pagi kau bangun pagi, aku akan beri satu barang. Imbuhan. Dia setuju. Setelah pujuk-pujuk akhirnya setuju. Bangun pagi ada. Bangun pagi ada. Sekali atasnya dia bangun pagi itu tak ada. Apa jadi? Ambil kapak pula. Ambil kapak pula. Pergi nak tebang pokok. Jumpa orang yang sama. Tak izinkan. Tak tebang juga. Syirik. Kali gaduh. Kali ini dia kalah. Syaitan menang. Dia pun tanya syaitan, pasal apa bila aku menang?
kali ni aku kalah. Syaitan ada jawab. Sebab hang tak ikhlas. Dulu hang ikhlas. Bagi hang tak ikhlas, hang buat kerja sebab ada kepentingan. Dan bila ada kepentingan dulu, bila ikhlas, kita ada Allah. Allah Ta'ala bantu. Bukan kata kita kuat. Kita ada Allah. Allah akan bantu. Jadi bila kita ada tak ikhlas, Allah Ta'ala kata, okay, you manage yourself. Lepas tu kita terkejut. Kita jadi lemah, memang hakikat kita lemah. Kulikul insan dhaif. Kita diciptakan lemah. Itu contoh ikhlas, iaitu lawan kepada riya. Sebab itu kalau kita nampak jangan buntu, tak nampak apa, cek muhasabah hati kita. Tuan-tuan sekalian lihat hati kita. Di mana Allah di hati kita? Tuan-tuan nak tahu kan di mana, sejauh mana Allah dengan diri kita? Lihat dalam hati. Di mana Allah dalam hati kita. Kalau Allah Ta'ala sentiasa ada dalam hati kita, maksudnya Allah Ta'ala dekat dengan kita. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan berpakaian, ini pakaian pula, keadaan state dan juga pakaian, ciri-ciri riak. Sikit lagi tuan-tuan sekalian, menundukkan kepala ketika berjalan. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan jenis jalan tunduk tak apa orang. Dan ni Ustaz, lepas ni tadi tunduk lah Ustaz, jalan jamak tak. Dah tuan-tuan sekalian, orang yang kadang-kadang bila dia jalan, tuan-tuan sekalian, bila ada orang, tunduk sakan, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tak ada orang, tuan-tuan sekalian, ni selalu bertenang saja dalam gerak-geri. Selalu bertenang saja dalam gerak-geri. Ada orang, tertib sangat, tuan-tuan sekalian. Tanya isteri dia, nak tahu kan? Bang Mat tu kan tertib lah, tenang lah. Isteri dia kata apa? Macam tak tenang. Sengaja membekaskan tanda sujud di dahi. Sengaja tapi kalau dia lekat nampak macam mana? Ada orang yang tunjuk dahi dia, bekas tu tanda sujud. Memakai pakaian yang koyak rabak. Memakai pakaian yang koyak rabak. Memakai jubah untuk mengelirukan orang ramai bahawa dia adalah orang yang alim, yang berilmu pengetahuan tinggi, padahal ia kosong daripada ilmu pengetahuan. Maksudnya terkesan ada tujuan-tujuan lain. Janganlah pula lepas ni kita tak semangat nak pakai jubah, tak semangat nak ikut sunnah, tak. Nah, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata sebaik-baik amalan ialah yang konsisten. Konsisten maksudnya yang istiqamah wa in qalla, walaupun sikit. Jadi apa maksud dia tuan-tuan? Kenapa amalan istiqamah ni Tuhan suka? Sebab istiqamah, kenapa jadi istiqamah? Sebab dia jadi watak dan perangai kita. Maksudnya kita tak pakai topi, di belakang orang macam tu, depan orang macam tu. Maksudnya itu nama dia konsisten. Tapi kalau di belakang orang lain, depan orang lain, itu bukan konsisten. Itu action, berlakon-lakon. Sebab itu walaupun sedikit tapi perangai kita, watak kita, maka tak timbul isu riak. Saya tak peduli, memang itu perangai saya. Kat rumah macam tu, kat belakang macam tu. Tapi jangan pergi cerita pula. Pergi cerita jadi riak juga. Kan duduk kan dengan tasbih kan. Oi, alim tu kat saya kat belakang macam tu, depan macam tu. Mau kita tak orang pun. Jadi riak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada Profesor Malik Bagi, Allahyarham, guru saya. Dia tu sekalian umur panjang sekalian, tapi kuat. Saya kalau tengok orang-orang yang macam ni, saya suka tanya, betul? Oh betul, Prof nampak macam kuat kan? Tapi umur dah ni. Dia angkat tasbih. Dr. Latif ni, dia angkat tasbih. Itu dia punya formula dia untuk kekal sihat, insyaAllah kekal umur panjang, awet muda di tasbih. Sebab bila kita tasbih, kita zikir Allah, jiwa kita tenang. Bila jiwa kita tenang, kita menghasilkan hormon-hormon yang bagus, dan yang itu menyebabkan kita, membantu kita untuk jadi sihat. Kalau tak zikir, lawan tak tenang. Bila tak tenang, stres. Bila stres, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang stres, dan akhirnya menyebabkan imunisasi kita jadi lemah, dan menyebabkan terdedah kepada penyakit.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian, nampaknya kat luar pun dah cerah. Ini menyebabkan tuan-tuan juga akan jadi stres. Kurang sekali itu perkongsian kita. Yang pentingnya ilmu. Ilmu ni macam mana tuan-tuan sekalian? Kalau dia masuk ilmu yang kita belajar ni, dia masuk dalam sistem tuan-tuan, dalam fikiran tuan-tuan, dia ubah watak tuan-tuan, itu kita panggil ilmu. Tapi kalau dia masuk, dia store kat situ, itu dia tak panggil ilmu, dia panggil maklumat. Tuan-tuan sekalian, dia tak ubah sistem. Ilmu masuk dalam tubuh kita, dia ubah sistem kita. Sebab ilmu itu sifat, masuk dia ubah sifat kita. Waktu itu baru namanya ilmu. Dan tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk diamalkan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang tak daripada kelemahan diri sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.